Yang berhormat daripada Temeluh telah menyentuh tentang penyeragaman undang-undang Islam dilaksanakan supaya tidak timbul kekeliruan. Usaha ke arah penyeragaman, penyelarasan dan pemantapan undang-undang Islam antara negeri-negeri di Malaysia sentiasa diberi keutamaan oleh kerajaan melalui gerak kerja yang berterusan dan komprehensif. Dalam melaksanakan usaha tersebut, kerajaan telah menubuhkan jawatankuasa teknikal undang-undang syarak dan sibil bagi tahun 1988 yang diurustiakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang berfungsi antara lain untuk mengkaji, menyemak dan menggubal undang-undang Islam yang seragam untuk pemakaian seluruh negara. Hasil daripada usaha kerajaan pusat untuk menyelaras dan menyeragam undang-undang syariah di seluruh Malaysia, Mesyuarat Raja-Raja kali yang ke-176 pada Ogos 1997 telah bersetuju untuk menerima pakai undang-undang model yang seragam untuk dikuatkuasakan di seluruh negara. Berikutan daripada persetujuan itu, Jabatan Peguam Negara JPN dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah membuat kajian mengenai ketidakselarasan dan ketidakseragaman undang-undang syariah antara negeri dengan memberi tumpuan kepada 6 undang-undang utama yang berkuat kuasa di negeri-negeri. Ya, Sepang bangun. Tunggu bagi saya habis dulu. Okey. Undang-undang pentadbiran agama Islam, Undang-Undang Keluarga, ketiga Undang-Undang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah, keempat Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah, Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Seterusnya, Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali yang ke-188 22 Mac 2001 telah memperkenalkan 5 model rang undang-undang seragam untuk digunakan pakai di negeri-negeri. Undang-undang tersebut adalah seperti berikut: Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam, Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah, Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah dan Undang-Undang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah. Untuk maklumat, kelima-lima undang-undang tersebut adalah merupakan undang-undang Islam yang utama yang terpakai di negeri-negeri sehingga sekarang. 9 buah negeri telah menerima pakai sepenuhnya kelima-lima undang seragam yang telah disetujui oleh Majlis Raja-Raja, manakala 5 buah negeri hanya menerima pakai beberapa undang yang seragam. Dan seperti mana negeri-negeri berikut: negeri Kelantan menerima pakai 4 undang-undang seragam kecuali Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam. Negeri Terengganu menerima pakai 4 undang-undang seragam kecuali Undang-Undang Keluarga Islam. Negeri Pahang menerima pakai 4 undang-undang seragam kecuali Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam. Wilayah Persekutuan menerima pakai 4 undang-undang seragam kecuali Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam. Negeri Kedah menerima pakai 2 undang-undang seragam kecuali Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah, Undang-Undang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah. Seterusnya, Kerajaan Pusat melalui jawatankuasa teknikal dan juga Undang-Undang Syarak dan Sibil telah mengadakan perbincangan dengan negeri-negeri bagi tujuan menyemak dan mengubal undang-undang Islam yang seragam antara negeri-negeri. Perbincangan tersebut dibuat melalui Majlis Dialog Undang-Undang dan Persidangan Penyelesaian Undang-Undang Syarak dan Sibil yang keahliannya terdiri daripada mufti-mufti, ketua-ketua hakim syar'i, penasihat undang-undang negeri-negeri, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri dan seusaha Majlis Agama Islam negeri-negeri seluruh Malaysia. Walaupun Kerajaan Pusat berusaha untuk menyeragamkan undang-undang syariah antara negeri-negeri, ia masih tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Ini adalah kerana perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam merupakan bidang kuasa kerajaan negeri sebagaimana yang ditentukan di bawah butiran 1 senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, hal ehwal berkaitan agama Islam adalah terletak di bawah bidang kuasa prerogatif Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja-Raja Melayu yang diperuntukkan di bawah perkara 3/2 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja-Raja Melayu dinasihati oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri ataupun MAIN sendiri. Oleh yang demikian, Kerajaan Persekutuan tidak memiliki kuasa sepenuhnya untuk mengarahkan negeri menerima pakai undang-undang seragam tersebut. Ya, Sepang. Terima kasih pada Fungsi, terima kasih pada Menteri. Okey, berkaitan dengan isu keseragaman Mahkamah Syariah ini, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Menteri. Persoalan yang sering menjadi masalah kepada Mahkamah Syariah ini, kita tahu bahawa kita bukan saja perlu menseragamkan undang-undang syariah ni di peringkat negeri-negeri, tapi bagaimanakah kita nak memastikan apabila kita kata Mahkamah Syariah ni melaksanakan undang-undang syariah, sejauh manakah undang-undang syariah itu sendiri memenuhi kriteria dia compliant dengan Al-Quran dan Hadis. Saya nak bagi contoh. Kita bagi contoh. Saya bagi contoh
misalnya akta kesalahan jerayah syariah di wilayah persekutuan, pengertian setengah hukuman itu tidak selari dengan Quran dan hadis. Sebagai contoh, kesalahan qazaf, kesalahan zina dan sebagainya, dia dalam Islam, zina tu ada muhsan, ghairu muhsan. Yang muhsan ada kena hukuman lain, yang ghairu muhsan yang belum kahwin lain. Jadi saya nak tahu, adakah pihak menteri sendiri merasakan bahawa sudah sampai masanya akta bidang kuasa Mahkamah Syariah ini, iaitu yang panggil akta 356 ni, yang bagi kita dia boleh dipertikaikan ada selaras dengan Islam atau tidak. Adakah kerajaan bersedia untuk meminda akta ini bagi memastikan undang-undang syariah ni betul-betul mematuhi syariah itu sendiri dalam pengertian yang sebenar. Sebab kalau kita dalam ekonomi kita nak syariah compliance, jadi dalam mahkamah syariah pun kita mesti syariah compliance. Jadi itu yang pertama yang saya nak sentuh. Yang keduanya, Menteri, berkaitan dengan bidang kuasa. Kita tahu apabila dipinda 121A yang membenarkan mahkamah syariah ini mempunyai bidang kuasa dalam kes-kes yang berkaitan dengan mahkamah syariah, yang dia punya bidang kuasa itu asalnya adalah mahkamah syariah. Tapi bagi mengelakkan beberapa kes sebelum ini, kalau kita lihat kes-kes yang diputuskan di mahkamah ini, sampailah kes Lina Joy yang jadi satu kes yang hebat dulu, antara sebab yang menyebabkan berlakunya kes begitu kerana adanya khilaf. Satu pendapat mengatakan cukup dengan bidang kuasa dalam jadual ke-9 itu, maknanya apabila perkara itu dah masuk dalam mahkamah syariah, mahkamah sibil tidak ada bidang kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat mengatakan walaupun ada jadual ke-9 mengatakan ini kuasa mahkamah syariah, tapi perlu diinekkan, perlu dibuat satu akta atau enactment khas yang memberikan kuasa eksklusif pada mahkamah syariah. Jadi ini menyebabkan selalunya berlaku isu clash of jurisdiction ini. Jadi saya nak mencadangkan supaya menteri meneliti mana-mana negeri yang tidak ada peruntukan khas, termasuk di wilayah ni tidak ada. Ada beberapa negeri tidak ada peruntukan itu, kena adakan supaya kita mengelakkan ataupun kita boleh meminimalkan isu pertembungan bidang kuasa ini. Sebab kita takut walaupun ada bidang kuasa, itu kes mahkamah syariah, tapi orang masih boleh hujahkan, oh tak boleh pergi mahkamah syariah sebab undang-undang dalam negeri itu tidak ada peruntukan yang mengatakan ini adalah sole jurisdiction of syariah court. Jadi saya harap menteri dapat meneliti perkara tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Sepang. Saya amat berterima kasih atas pandangan jujur yang Muhammad Sepang berikan sebentar tadi, dan sememangnya sebagaimana telah disebutkan, tugasan kita di sini termasuk di seberang sana ialah untuk memperkemaskan dan juga melengkapkan mahkamah syariah sebagaimana yang sepatut dan sewajarnya. Dan saya setuju bila yang Muhammad sebutkan tadi bahawa mahkamah syariah kita sedang dalam usaha untuk mempertingkatkan kuasa dan juga peruntukan hukuman daripada yang telah yang Muhammad sebut tadi 653, iaitulah 6 kali sebatan, 5,000 denda dan 3 tahun penjara. Dan kita sedang di peringkat yang akhir sekarang ni untuk memberikan ruang dan laluan hukuman yang menepati kehendak Islam dalam konteks ketiga-tiga hukum yang ada dalam mahkamah syariah, baik hukum hudud, qisas dan juga ta'zir dalam hal yang seperti ini. Dan dalam masa yang sama juga Jawatankuasa Syarak dan Sibil juga meneliti secara serius di mana kita sedang menimbang untuk dipertingkatkan jawatankuasa ini, dinaikkan taraf kepada peringkat yang lebih tinggi, khususnya seperti mana Suruhanjaya Mahkamah Syariah Syarak dan Sibil, ke arah untuk kita memperkemaskan mahkamah. Dan apa yang penting ini ialah dalam hal ini hal yang tak wajar untuk dipolitikkan dan perlu kita bekerjasama dengan begitu baik daripada pihak sana pembangkang dan juga daripada peringkat kerajaan, kerana kita melihat dalam hal yang berkaitan dengan hal agama Islam dan mahkamah syariah, ianya adalah kena-mengena dengan seluruh umat Islam tanpa mengira parti dan anutan mereka.
Dan selain daripada itu juga saya berterima kasih juga tadi sebagaimana yang Berhormat sebutkan tadi bilangan 121A, ada negeri-negeri yang tidak memperkukuhkan kuasa yang mereka ada sehingga boleh dicabar di mahkamah yang selain daripada mahkamah syariah. Kita faham di Malaysia ada mahkamah adat, kita ada mahkamah sivil dan kita ada mahkamah syariah. Maka tentunya kita ingin melihat sebagai seorang Islam, mahkamah syariah diperkasakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Musri. Terima kasih Menteri. Isu pelaksanaan mahkamah syariah yang lebih lengkap dan syariah compliant bukan baru, sudah lama, dan setiap kali kita bahas dalam parlimen jawapan yang disebut selalunya ialah di peringkat penyelarasan dan sebagainya. Tapi saya mengharapkanlah kalau boleh jerai yang pegang ni boleh mempercepatkan proses. Cuma persoalan kita juga ialah tentang soal teknikal yang menyebabkan soal polis, penjara, penguat kuasa. Malah kalau kita tengok dalam undang-undang Islam yang melibatkan contohnya sebatan, dia tidak sama macam penjara sivil yang sebat orang sampai sekali sebat habis koyak dia punya kulit. Sedangkan adab memukul atau sebat dalam Islam itu telah ditentukan oleh syarak. So persoalan saya, setelah kita insya-Allah berjaya isu akta mahkamah syariah yang menyekat pelaksanaan ini secara legal, saya minta juga isu teknikal ini selesai. Contohnya di Kelantan, isunya timbul ialah ada kenyataan menyatakan mahkamah syariah telah bersedia untuk melaksanakannya, tapi bagaimana satu kenyataan itu boleh keluar sedangkan isu akta mahkamah syariah belum selesai lagi, yang 635 itu satu. Yang kedua, timbul isu teknikal, penjara, pelaksanaan, hukuman dan sebagainya. So saya harap perkara itu dibawa satu package, jangan selesai satu bab, jadi bawa satu package supaya tidaklah nanti orang kata isu itu dipolitikkan dalam soal pelaksanaan syariah. Jadi saya rasa isu pelaksanaan syariah ini dia bukan politik. Satu, dia tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Yang kedua ialah melihat apakah halangan-halangan dan kita secara proaktif menyelesaikannya, bukan juga dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu menyatakan kami nak buat tapi tak boleh buat, ataupun kami dah buat tapi dihalang. Itu persoalan saya yang saya harap jerai dapat bawa satu tahap yang lebih memuaskanlah. Tuan Pengerusi dan juga Yang Berhormat Parit Bunta, terima kasih kerana memahami keadaan dan sebagainya. Bagi pihak kita, saya melihat bahawa penyelesaian tidak dapat kita selesaikan dengan polemik yang berpanjangan dalam konteks pendekatan politik dan juga pandangan peribadi, tetapi ianya harus berdiri dan berpijak di atas kebenaran syariah itu sendiri. Dan sebenarnya sebagaimana Yang Berhormat sebutkan, kita dah mengambil kira semua perkara-perkara tersebut, termasuklah persiapan mahkamah daripada 5 tiers dengan izin ataupun 5 tingkatan hari ini di Mahkamah Persekutuan, di Mahkamah Sivil. Juga untuk mahkamah syariah sewajarnya dipersiapkan yang sama. Dan hari ini sudah ada perbincangan, dan untuk maklumat Dewan Yang Mulia, saya telah menjelajah ke semua 14 buah negeri dan mempersembahkan ke 9 buah negeri yang mempunyai raja dan sultan, kecuali negeri-negeri yang tidak memiliki raja dan sultan, wilayah persekutuan Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Melaka yang tidak mempunyai raja. Majlis Agama Islam telah diberikan taklimat bagaimana peruntukan dan ruang untuk peningkatan tersebut. Untuk mahkamah 5 tingkatan tadi, mahkamah rendah syariah, mahkamah tengah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah dan majlis rayuan syariah. Dan begitu juga bukan sekadar itu, termasuk juga mengambil kira ruang lingkup dalam 653 yang Berhormat sebutkan sebentar tadi. Bukan sekadar itu saja, bahkan mengambil kira prasarana mahkamah yang sedia ada pada hari ini, dalam pengertian maksudnya bahagian pendakwaan dan penguatkuasaannya. Bahagian penguatkuasaan juga hari ini berada di bawah satu bumbung yang dinamakan Majlis Agama. Walaupun mereka ini diberikan kuasa tauliah oleh Yang Pertuan Agong ataupun Raja dan Sultan negeri masing-masing, tetapi kita melihat di sana ada perkara-perkara yang boleh diperlihatkan ketidaktelusan sebagainya.
mungkin pada setengah pandangan. Jadi maka sebab demikian kita sedang melihat secara serius dan dalam bahawa bahagian penguatkuasaan dan juga bahagian pendawaan. Kalau di sivil kita tengok bahagian penguatkuasaan polis berada di satu bahagian yang berbeza, begitu juga dengan pejabat AG di pejabat yang berbeza, dan juga dengan di bahagian undang-undang mahkamah. Maka sebab yang demikian, apa yang Muhammad sebutkan tadi adalah merupakan perkara-perkara yang menjadi perhatian tinggi untuk kita melihat, dan saya rasa perkara-perkara yang menjadi polemik dan juga perbincangan panjang yang tak menguntungkan sebenarnya, sebab dia kadang-kadang macam yang Muhammad sebutkan, orang tidak faham tentang perbezaan sebatan sivil dan juga sebatan daripada mahkamah syariah. Maka sebab itulah penentangan yang begitu tinggi, termasuk sebatan terhadap wanita, melihat kepada mahkamah-mahkamah di lain dan di negara lain tidak melaksanakan undang-undang terhadap wanita. Maka sebab itu isu Kartika menjadi begitu panas satu ketika untuk kita fahami. Maka sebab itu kita sedang menyusun dengan secara baik mungkin. Menteri, tambah sikit. Terima kasih Pengerusi, terima kasih Menteri. Saya rasa saya minta supaya kerajaan betul-betul serius dari segi menyelesaikan masalah pertemuan bidang kuasa ini. Sebab saya bercerita ni berdasarkan pengalaman sendiri terlibat dalam beberapa kes yang melibatkan pertemuan bidang kuasa ini. Antara isu-isu yang saya nak lontarkan ini supaya Menteri ambil perhatian, antaranya berkaitan dengan kes penceraian, yang apabila salah seorang pasangan yang mereka berkahwin asal di bawah Law Reform Act, Akta Penceraian perkahwinan 1951 itu. Tapi bila berlaku salah seorang pasangan itu masuk Islam, selalu jadi pertikaian yang kadang-kadang menyebabkan hubungan kaum itu, menyebabkan berlakunya tension kat situ. Jadi sebab persoalan dia dekat sini adalah, bagi saya semenjak saya belajar, daripada zaman saya belajar lagi, saya ingat isu itu telah dibangkitkan, dibahaskan dalam Fakulti Undang-Undang. Isu je sekarang, apabila salah seorang pasangan sama ada suami atau isteri masuk Islam, persoalannya mereka ada masalah. Sebab dalam si undang-undang yang ada sekarang, kalau pasangan Islam itu, dari segi Islam memanglah apabila dia masuk Islam, automatik perkahwinan itu terbatal. Tapi masalahnya, nak pergi mahkamah sivil tak boleh, sebab dia dari orang Islam dah. Law Reform Act doesn't apply to Muslim. Itu yang pertama. Kalau dia pergi mahkamah syariah pula, dapat perintah tu tidak mengikat pasangan yang bukan Islam. Jadi kat situ pun masalah juga. Dan orang bukan Islam pula, kalau mereka nak pergi mahkamah syariah pun tak boleh juga. Jadi saya rasa isu ni dah lama dah, tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Jadi saya nak mencadangkan Menteri, kalau boleh, oleh kerana perkahwinan ni di bawah Law Reform Act, jadi saya rasa segala penyelesaian mesti di bawah Law Reform Act juga. Jadi cumanya bagi nak memastikan isu nak juga isu berkaitan dengan syariah, tak salah saya rasa kita sebelum pergi mahkamah tu mungkin diwujudkan satu body untuk macam dalam Islam kita ada tahkim, dipanggil untuk satu badan rundingan. Jadi dua-dua pihak boleh, kalau boleh elakkan KK ni pergi mahkamah. Sebab kalau pergi mahkamah ni dia akan jadi selalunya blown out of proportion. Jadi itu jadi sekejap Menteri itu penting ni. Jadi saya nak mencadangkan kalau perlu pindaan, buat pindaan dalam Reform Act supaya ada satu rundingan, supaya kita nak segala masalah ni dapat selesaikan dengan cara baik. Itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan Akta KWSP. Kalau seorang Islam, seorang yang asalnya bukan Islam, tapi bila dia masuk Islam, tiba-tiba nomini yang dilantik itu nomini asalnya bukan Islam. Undang-undang sekarang membenarkan nomini itu jadi executor. Jadi persoalannya macam mana dia nak di-execute berdasarkan undang-undang Islam. Jadi kat situ pun ada kelompangan, loophole. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya buat kes di mahkamah. Jadi mahkamah pun serba salah. Nak pergi mahkamah syariah tak boleh, nak pergi mahkamah sivil kata ini bukan kepakaran saya. Jadi ini antara isu-isu. Saya harap Menteri kena gariskan segala isu-isu yang ada konflik of jurisdiction ini, supaya betul-betul address isu ini, panggil semua pihak-pihak yang terbabit, supaya Malaysia menjadi satu negara contoh. Walaupun kita ada dual sistem, tapi dua-dua sistem tu boleh beroperasi dengan harmoni. Jadi ini yang kita rasa tak salah kalau panggil daripada kami semua, daripada pembangkang ni. Tak apalah, tak nak panggil Pakatan Rakyat, panggil pembangkang pun tak apalah. Untuk kita sama-sama berkongsikan ilmu dan pengalaman kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Spang dan juga Bakri. Tuan Pengerusi,
saya suka Sepang punya cadangan cukup baik, dan saya nak bagi tahu bahawa memang kita dah bincang panjang dengan majlis-majlis agama Islam seluruh negeri. Ada cadangan yang kita cuba mencari penyelesaian, kerana sebagaimana yang Sepang sebutkan tadi, apabila berlaku pertukaran agama, lebih-lebih lagi kes yang berkaitan dengan perkahwinan di pendaftaran yang didaftarkan di bawah sibil, apabila masuk Islam maka timbul masalah, apatah lagi kepada yang Islam itu sendiri sebenarnya, kerana dia walaupun mahkamah syariah mengikat diri dia tentang pembubaran perkahwinan, dan pembubaran itu walaupun dibuat tetapi dia tidak mengikat pembubaran perkahwinan dia semasa dilakukan secara pendaftaran di civil court. Jadi hal ini memang ada kelompangan yang amat disedari, dan sebenarnya sebagaimana balik kepada persoalan asal ialah pembubaran ini mestilah dibuat untuk dalam cadangan yang dicadangkan juga, kita balik seketika ke mahkamah sivil ataupun ke bahagian yang berkenaan untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Tetapi ianya amat bergantung kepada negeri-negeri dalam meminda pindaan dan juga untuk bersetuju dalam kelompangan tersebut. Kerana sampai kepada hari ini, walaupun di mahkamah syariah membubarkan perkahwinan tersebut, tetapi dia tidak mengikat mahkamah sivil untuk membubarkan perkahwinan. Jadi semacam satu deraan baik kepada yang lelaki ataupun perempuan yang masuk Islam tadi, apatah lagi kalau melibatkan soal pembahagian harta pusaka ataupun harta sepencarian yang mereka lakukan. Kalau dia seorang isteri yang jutawan, maka dia bila masuk Islam dia menjadi seorang yang tidak memiliki harta kerana pembubaran tidak boleh dilakukan, dan pembahagian harta pencarian tidak dapat dilaksanakan. Kita menjadi hakikat ini dan kita sedang mencari jalan yang terbaik bagaimana untuk menyelesaikan. Dan saya setuju yang berhormat kata tadi, kalau boleh duduk kita bincang sekali elok-elok, tak gaduh nak bertengkar banyak ni, macam mana tempat-tempat kita bertengkar. Jadi kita rasa ini ruang yang baik untuk kita selesaikan. Nanti saya habiskan sekali yang berhormat sikit. Sedikit saja, tajuk yang sama itu. Sekejap, sikit lagi habis dulu. Dan kemudian begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan KWSP. Kita mengambil perhatian yang tinggi tentang KWSP ini untuk tujuan penyelesaian tersebut, sebab ini kes-kes yang mungkin walaupun saya tak sebutkan secara terpencil, tapi kes ini memang banyak berlaku dan tuntutan dia melibatkan soal mahkamah. Bukan takat KWSP, termasuk juga tuntutan yang di dalam ketenteraan, mereka yang terlibat wang-wang daripada caruman yang berkaitan juga menjadi masalah untuk tuntutan mereka.